Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Suratul Fathi. Suratul Fathi, surah yang ke-48, juzuk yang ke-26. Ayat yang kita akan baca ayat 27 dan 28 insya-Allah. Tajuk yang kita akan bincang ini iaitulah tentang benarnya mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ru'ya al-anbiya, benarnya mimpi para nabi. Mimpi orang lain jangan ada percaya. Belum tentu betul ke tak betul, tapi mimpi Nabi benar. Mimpi Nabi dalam kisah ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermimpi masuk Mekah. Dia pergi Mekah. Kemudian terhalang dia daripada masuk Mekah. Kenapa? Maka di sana adanya hikmah di sebalik kelewatan ataupun penangguhan Nabi kita mendapat kemenangan. Allah Ta'ala tak nak beri kun payakun. Takut kita mudah lupa. Dia boleh kun payakun ni mudah lalai kita mudah. Habis ditangguh dulu setahun setengah, ambil Mekah. Kemudian ayat 28 Allah Ta'ala sebut tentang hikmah diutuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa tujuan yang besarnya untuk mengangkat kedudukan agama Islam ini, mengatasi segala ajaran agama yang lain. Alhamdulillah. Para pelajar, kita mula dengan baca dua ayat ini, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1132. Muka surat 1132. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Demi sesungguhnya Allah tetap menyatakan benar Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam perkara mimpi itu dengan kenyataan yang sebenar. Jadi para pelajar sekalian, kita tengok munasabatul ayah. Tengok nota di bawah. Nota 1161. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lepas telah menetapkan ilmunya mengetahui segala perkara yang berlaku, dan Allah nyatakan juga sebab-sebab kenapa Allah Ta'ala tahan tangan-tangan orang Islam dan juga tangan puak kafir daripada berlakunya pertempuran dan tumpah darah. Maka dinyatakan sebab-sebabnya kerana kemaslahatan kaum muslimin, dan di sana terdapatnya orang Islam yang lemah duduk berlindung dalam negara kafir. Kalau dibiarkan masuk, mungkin mereka akan terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita dalam ayat ini, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi masuk Mekah. Artinya dia akan masuk, walaupun bukan hari ini, bukan hari Hudaibiyah, mau akan masuk. Tahun depan masuk 3 hari, tahun 8 bukan 3 hari, Mekah sudah diambil total daripada kaum Quraisy. Tengok nota 1161. Semenjak berhijrah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang Islam tidak dibenarkan masuk ke Mekah oleh kaum musyrik yang menguasai tanah suci pada masa itu. 6 tahun kemudian, baginda sallallahu alaihi wasallam bermimpi masuk ke Masjidil Haram, mengerjakan umrah di Makkah Al-Mukarramah bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya Al-Muhajirin yang telah dikeluar daripada Mekah. Jadi bila Nabi kita bermimpi, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakannya kepada orang ramai, aku ni mimpi masuk Mekah ni. Lalu disambut oleh orang-orang Islam dengan gembira kerana mimpi Nabi adalah benar. Jadi sahabat-sahabat bila dengar Nabi, oh masuk Mekah dah kita, boleh masuk dah, dia ingat dapat kemenangan dah, sabar. Tetapi setelah sampai di Hudaibiyah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah disekat oleh Quraisy, yang akhirnya terpaksa membuat satu perjanjian damai. Dia panggil Sulhul Hudaibiyah, menerima tawaran damai dari pihak Quraisy, dan berdasarkan perjanjian damai itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dan para sahabatnya tidak dibenarkan masuk ke Mekah mengerjakan umrah pada tahun yang ke-6 itu. Tetapi pada tahun berikutnya diberi visa 3 hari, visa umrah 3 hari. Sikap Nabi bertoleransi untuk menjayakan perdamaian itu dan kembali ke Madinah tidak dipersetujui oleh setengah orang-orang Islam yang turut bersama-sama. Dan kejadian itu pula memberi peluang kepada kaum munafik mengejek-ngejek dan mengatakan mimpi baginda tidak benar. Muhammad kelentong, mana mimpi wak kira. Munafik dia main isu. Dia tak tahu hikmat. Bagi menolak tuduhan itu, turun firman Allah Ta'ala ini menegaskan bahawa
mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap benar dan akan berlaku pada masa yang dikehendaki oleh Allah dan pada waktu yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kamu jangan gopoh. Orang Kelantan kata jangan belorak. Tunggu sekejap, masanya akan tiba. Allahu Akbar. Dalam kisah yang panjang, alhamdulillah ana sudah nukilkan kepada tuan-tuan dalam buku kita ni. Dalam buku Mekah. Ni buku Mekah ni, buku Madinah ni kena adalah bagi orang nak pergi ke Mekah, ke Madinah, tolong baca dulu risalah kita ni. Para pembimbing juga molek juga baca untuk memberi maklumat kepada para jemaah sekalian. Tengok dalam buku ni ana ada sebut tentang perjanjian damai di antara Nabi sallallahu dengan Quraisy. Hadisnya panjang tapi kita pendekkan. Anil Miswar bin Makhramah wa Marwan ibn al-Hakam menceritakan tentang kisah sulh al-Hudaybiyah, perjanjian di Hudaybiyah. Di antaranya apa yang mereka sebut tentang Sayyidina Umar. Bila Quraisy ni buat perjanjian yang bukan-bukan, orang Mekah lari ke Madinah tidak mesti kena hantar balik. Orang Madinah lari ke Mekah tak payah hantar balik. Nampak pincang lah. Apa punya perjanjian macam ni? Untuk dia boleh, untuk kita tak boleh. Contohnya, maka Umar datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, "Ya Rasulullah, alasta nabiyallahi haqqan?" Tuan ni nabi yang benar. Qala bala. Betul Umar, aku nabi. Qultu, kata Umar, alasna 'alal haqq wa aduwuna 'alal batil? Kita dah jalan benar, musuh kita orang batil. Qala bala. Nabi kata betul. Qultu falima nu'ti daniyata fi dinina idzan? Umar kata kalau begitu kenapa kita nampak lemah tu? Nampak lemah ni, mengalah pelik ni. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni Rasulullah. Umar, mu kena aku ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walastu usi, aku tak akan deraka kepada Allah. Wa huwa nasiri, Allah Taala akan bantu kita. Qultu, Umar kata, awalaysa kunta tuhaddisuna, bukankah Rasulullah juga telah beritahu kepada kami bahawa kita akan pergi ke Kaabah untuk melakukan tawaf? Qala bala. Nabi kata betul. Habis kenapa terima gencatan senjata ni? Quraisy tak pernah kita masuk, kenapa benar kita nak pergi tawaf ni? Main dengan Umar, semangat dia. Allahu Akbar. Qala bala, kata Nabi kata betul. Fa akhbartuka anna na'tiyahul am. Nabi pun tanya Umar, aku bagi tahu aku mimpi masuk Mekah, adakah aku beritahu kita masuk Mekah tahun ni? Nabi marah. Qultu la. Umar kata tak bagi tahu, cuma Rasulullah bagi tahu masuk Mekah ya. Tahu tak bagi tahu. Qal fa innaka atihi wa mutawwifun bihi. Mu jangan bimbang Umar. Satu hari lagi mu akan pergi Mekah, mu akan tawaf Kaabah. Umar pun diam. Qultu, ni cerita Umar sendiri ni. Qultu fa ataitu Abu Bakrin. Aku pergi jumpa Abu Bakar. Pergi tanya soalan yang sama juga. Akhir kali Abu Bakar jawab sama dengan jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Bakar kata fastamsik bi gharzihi fa wallahi innahu 'alal haqq. Abu Bakar kata berpegang dengan apa yang dipilih oleh Nabi. Kamu berpeganglah dengan apa arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wallahi dia seorang yang benar.
Qultu alaysa kan yuhaddisuna Abu Bakar, kan dia bagi tahu kita nak pergi tawaf tahun ni, nak pergi tawaf di rumah. Qala bala. Abu Bakar tanya, Umar, adakah Nabi beritahu dia nak pergi tawaf tahun ni? Gelak. Jadi jawapan Abu Bakar selari dengan jawapan Nabi SAW. Itulah layaknya Abu Bakar menjadi pengganti Nabi yang pertama. Ini mangkap kelebihan Sayyidina Abu Bakar, tenang, tidak gopoh, tak belorak ni tak gopoh lah. Dia boleh, orang kata orang cool. Dia terima apa yang Nabi SAW putuskan. Tapi Sayyidina Umar sedikit resah sebab dia nak pergi Mekah. Kapis kat kita, kenapa kita terima dia punya alasan? Itu je sebenarnya. Umar bukan nak lawan Nabi SAW, tapi dia tak puas hati dengan Quraisy. Jangan salah faham ni, mari geng-geng Syiah pula attack Umar. Dia kata Umar, tengok dengan Nabi pun dia lawan. Umar bukan lawan Nabi. Betul. Umar Ibn al-Khattab bukan lawan Nabi SAW, tetapi Umar memberontak kepada keputusan yang dibuat oleh Quraisy. Itu je. Baik, pergi kepada ayat. Apa Nabi kita mimpi? La tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin. Iaitu sesungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjidil Haram insya-Allah pada masa yang ditentukan oleh Allah dalam keadaan aman. Tengok dalam ayat ini, uqsimu la tadkhulunna, Allah Ta'ala bersumpah kamu mesti akan masuk Masjid Haram insya-Allah. Tengok kalimah insya-Allah ini penting dalam percakapan kita, dalam hidup kita, dalam janji kita, semua guna perkataan insya-Allah. Dan dalam keadaan kamu aman daripada gangguan Quraisy, aman daripada gangguan Quraisy. Musahabahlah dulu, jangan gopoh, jangan belorat. Mu akan masuk Mekah. Tak boleh hari ni, tahun depan kita masuk. Allahu Akbar. Dia kata insya-Allah sini, insya-Allah ini li tahqiqil khabar, untuk menguat. Insya-Allah makna nak kuatkan berita mu mesti masuk Mekah. Sebab itu dia panggil insya-Allah tu ada dua. Satu dipanggil taukid, satu lagi istisna. Macam kita janji dengan orang ajak kita jemput rumah minggu depan, kita kata insya-Allah. Insya-Allah tu nak menguatkan janji kita nak pergi rumah dia tu. Sebab kita ni tak tahu. Kita duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, bukan boleh sewenang-wenangnya kita pandai-pandai. Ada juga insya-Allah dipanggil ta'liq. Kalau Tuhan izin aku pergi ya. Memang dalam hati dia tak mau pergi pun. Jadi kita kena tengok reaksi orang yang bercakap. Insya-Allah nak pergi ke memang insya-Allah tak mau pergi. Allahu Akbar. Sebab tu setengah orang ni kalau dia berjanji dengan orang, bila kita kata insya-Allah, dia kata ta'kidan atau istisna. Ta'kid maknanya insya-Allah tu nak menguatkan janji ataupun nak mencari jalan untuk keluar. Sebab bila kata insya-Allah, kalau tak pergi maknanya Tuhan tak insya. Dari sudut tulisan kena pisah dua kalimah. In alif, hamzah bawah, nun, in sya, sin alif hamzah. Insya-Allah maknanya sekiranya dikendaki oleh Allah akan berlaku benda ni. Tapi kalau kita tulis insya-Allah bahaya. Ni kalau sambung lalu insya mana mengadakan. Insya mengadakan Allah. Nauzubillah. Jangan salah tulis. Ini imla ni perlu belajar. Imla perlu dipelajari. Baik. Hadis kata, tengok. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, maaf.
hadis Umar tadi diriwayat oleh Imam Bukhari, rawahul Bukhari nombor 2731. Hadis yang kedua, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mu'tamiran. Nabi keluar dari Madinah dengan niat umrah, pakai ihram, bawa hadiu. Fahala kuffaru Quraisy bainahu wa bainal bait. Puak-puak kafir Quraisy halang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada masuk Mekah. Fa nahara hadiyahu wa halaqa ra'sahu bil Hudaybiyah. Maka Nabi kita sembelih unta dia dan dia cukur kepala dia di Hudaybiyah. Ini dia panggil dam al-ihsar. Dam kerana terhalang. Dam kerana terhalang daripada masuk Mekah. Kena baca dam. Sembelih balik. Wa qadahum ala an ya'tamira al-'am al-muqbil. Dan dia janji dengan Quraisy dalam perjanjian damai itu, Quraisy akan benar Nabi masuk Mekah pada tahun yang berikut. Kena benar, jangan tak benar. Wala yahmila silahan alaihim illa suyufan. Tak boleh bawa senjata besar-besar. Pedang boleh bawa lah, sebab pedang itu senjata dalam musafir, dalam perjalanan boleh bawa, tapi tombak, panah, apa semua ni tak boleh bawa. Wala yuqim bi illa ma ahabbu. Tak boleh duduk lama di Mekah kecuali setakat yang diizinkan oleh Quraisy. Maka Nabi SAW pada tahun yang berikut, bulan Zulqa'dah yang sama, Nabi kita mengerjakan umrah. Nabi kita masuk Mekah sebagaimana dalam perjanjian dan diberi keizinan selama 3 hari saja. Lepas 3 hari, ukhruju, ai orang Madinah, saya balik. Fakharaja, Nabi kita akur, ikut perjanjian. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Baik. Allah kata apa? Mu akan masuk Masjid Haram. Boleh menyempurnakan umrah kamu. Selesai umrah, apa yang kamu buat? Tengok ayat. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kamu dapat menyempurnakan ibadat umrah kamu dengan mencukur kepala kamu. Ini yang afdal, kita cukur semua. Dan kalau tidak pun, kalau tak cukur, menggunting. Muhalliqina wa muqassirin, menggunting rambut kamu. Tengok dalam terjemahan ni, sedikit rambut. Perkara ini sepatutnya dia tak tulis sedikit, patutnya menggunting kepala. Maknanya gunting seluruh kepala. Karena itu yang sunnahnya. Nanti kita tengok perbahasan ulama dalam masalah gunting ini macam mana. Dia tulis menggunting sedikit, kalimah sedikit, letak garisan di bawah, letak dengan pensel. Sebab khilaf ulama di sini. Qala al-Qurtubi rahimahullah, Qurtubi kata apa? At-tahliq wa at-taqsir, cukur semua sekali dengan pisau. Oh, comel kepala kita. Wal taqsir, dan juga kita gunting. Cukur dengan gunting ni bagi siapa? Bagi orang laki-laki. Karena itu digunakan ghallabal muzakkar alal muannas, dia kata muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Tapi cukur lebih afdal kerana ada hadis walaysa lin nisa'i walaysa lin nisa'i taqsir. Orang wanita tak ada cukur, dia hanya boleh gunting saja. Jangan pula ada wanita bila baca hadis, Nabi bagi galakkan bercukur, kita nak cukur juga. Elak. Para muslimah, makcik-makcik hajah, mu'tamirah tidak boleh cukur, awak boleh gunting saja. Jadi Allah Ta'ala sebut ini muqassirina
muhalliqina wa muqassirin, cukur ataupun gunting, mana boleh dua-dua. Tetapi Nabi sallallahu memberi galakan yang besar supaya bercukur. Mana hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala halaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita cukur kepala dia. Nabi tak ada gunting, dia cukur kepala. Wa halaqa ta'ifatun min ashabihi, kemudian sahabat-sahabatnya Nabi pun ada yang cukur. Wa qassara ba'duhum, sebahagian lain bergunting. Ada cukur, ada gunting. Ini tak apalah, Allah Ta'ala dah izinkan dua perkara. Qala Abdullah bin Umar kata apa? Inna Rasulullah qal rahimallahu al-muhalliqin, Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang bercukur. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, wal muqassirin, orang yang bergunting macam mana? Nabi ulang balik, rahimallahu al-muhalliqin, semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang bercukur. Orang gunting tanya lagi, orang yang gunting, Nabi ulang lagi, rahimallahul muhalliqin, Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang bercukur. Kemudian barulah Nabi kata wal muqassirin, semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang bergunting. Artinya beberapa kali Nabi ulang rahimallahul muhalliqin, semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang bercukur. Karena itulah kata di para ulama, kita yang pergi haji, yang pergi umrah, kenapa sayang sangat nak cukur rambut tu? Kenapa? Sayang nak cukur. Rambut ni ustaz, kalau awak cukur pun dia naik pula, bukannya nak tak naik seumur hidup. Saya ni kalau cukur kojek seumur hidup, mikir juga kita tak? Jadi kojek lepas haji, orang balik haji kojek belaka. Enggak, belum balik haji, rambut dah naik dah, rambut tahallul dah naik balik. Cukurlah. Baik. Kalau nak gunting juga macam mana? Kalau nak gunting juga dia panggil gunting semua sekali. Gunting semua, jangan duk main separuh-separuh. Sebab itulah kita kata menggunting rambut kepala. Baiklah. Allah kata apa lagi? La takhafun, serta kamu tidak berasa takut akan pengkhianatan musuh sehingga kamu keluar balik. Ai la yahsulu lakum khaufun, kamu tak akan takut. Allah Ta'ala jamin bahawa kamu dalam keadaan aman. Sepatutnya begitu. Tapi ada kekacauan berlaku. Mana kacau? Ingat tak? Bila Quraisy bagi tempoh Nabi boleh masuk 3 hari, sepatutnya aman lah, tak ada sebarang gangguan. Tapi kacau tu juga, syaitan mari. Quraisy. Muhammad tu, dia pergi Madinah dulu, sampai Madinah dia kena demam panas. Jadi puak-puak dia tu lemah, dia panggil apa ni, immunity ke apa dia. Dia punya body tak kuat, kena demam panas. Mereka pula berjalan daripada Madinah ke Mekah 8 hari 8 malam, dia letih. Apa kata kalau kita serang, kamu serang hendap, waktu dia tawaf, kamu serang sekaligus, mati habis. Kamu relax. Syaitan ni kacau betul lah dia tu. Jadi Quraisy pun terlupa Nabi tu ada wahyu. Dia nak terima cadangan daripada syaitan. Terima. Allah bagi wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, tunjukkan kamu tu kuat, bukan lemah, tidak sebagaimana yang disangka oleh Quraisy, yang dimainkan isu oleh syaitan. Maka Nabi sallallahu bagi arahan pada sahabat, buka bahu kanan. Buka bahu kanan. Berjalan daripada Hajar Aswad kepada Rukun Yamani, ramal tahu, jalan rencak, orang panggil lompat berlari anak. Sebab apa? Sebab gini, ni Rukun Yaman, Rukun Hajar Aswad, Iraqi, Syami, Yamani.
puak kafir Quraisy duduk atas bukit ni. Nama dia Jabal Qu'ayqi'an. Duduk sini. Maka Nabi daripada Hajar Aswad ni dia berjalan, melompat sampai ke rukun Yamani. Nabi berjalan biasa sebab di sini terlindung balik Kaabah, Quraisy tak nampak. Itu sebab. Maknanya buka bahu kanan sebab apa? Sebab nak tunjuk gedebe, nak tunjuk kuat kepada Quraisy. Mu jangan kacau aku. Berjalan berompat. Bila Quraisy tengok dia, jangan kacau, jangan serang. Tengok dia orang tu buka bau tu, maknanya tunjuk masa ni kuat. Itu rahsia kenapa buka bau kanan. Kalau kita nak menghormati Kaabah, kita buka bau kiri. Kenapa? Sebab Kaabah duduk belah kiri. Lah ni kita buka bau kanan sebab Quraisy di sana. Bila Nabi buka, dia tak berani kacau. Tengok, la takhafun, mu jangan takut. Kalau ada sedikit ancaman, sedikit gangguan, tidak menjejaskan. Teruskan. Alhamdulillah. Hari ni kenapa pula Quraisy dah tak ada? Kenapa kita buka bau juga? Orang pergi umrah ke haji, buka bau ke tidak? Buka. Jalan ramal ke tidak? Jalan. Buat apa lagi? Mana ada Abu Jahal? Abu Jahal tak ada, Abu Lahab tak ada, semua Pak Abu dah tak ada. Jawab dia, yang memberi cadangan kepada Quraisy siapa? Penasihat Quraisy siapa? Syaitan. Syaitan ada ke tak ada? Ada. Kita buka bau kanan, kita tunjuk dengan syaitan. Hei Pak Tan, aku mari Mekah. Menyahut seruan Allah Azza wa Jalla, wa azzim fin nasi bil haji ya'tu karijala. Alhamdulillah. Menarik tuan-tuan. Malah nak cerita panjang dah. Tuan-tuan boleh baca dalam buku Mekah ni, insya-Allah ada sebahagian daripada cerita yang kita bawa ini. La takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalik fathan qariba. Allah tangguhkan berlakunya kenyataan itu, kenyataan masuk Mekah, kerana Allah mengetahui adanya faedah dalam penangguhan itu. Tuhan tahu, aku tangguh ni mesti ada sebab yang kamu tidak mengetahuinya. Maknanya fa'alimallahu ma lam ta'lamu antum ayyuhal mu'minun minal masalihi wal manafi'. Ada kemaslahatan, ada manfaatnya. Allah Ta'ala tak izinkan kamu masuk Mekah pada tahun Hudaibiyah, dan Allah tangguhkan untuk masuk pada tahun yang berikutnya. Apa dia yang kamu tak tahu tu? Dengar ni. Yang kamu tak tahu tu apa? Kata di Ibnu Atiyah, dia kata apa? Yuridu ma qaddarahu min zuhur Islam min tilkal muddah. Allah Ta'ala nak Islam tu biar kuat. Sebab tahun Nabi kita pergi tahun yang berikutnya, dah ramai dah pemimpin Quraisy masuk Islam. Sebagai buka lorong, buka jalan, isti'dad li fathi Makkah ba'dal am. Nak buka lorong, Nabi nak ambil Mekah dah ni, nak ambil dah Mekah ni. Sabar dulu sekejap. Bagi ruang dulu. Tahun yang ke-7 Nabi kita pergi tengok Kaabah 3 hari. Tahun yang ke-8 Ramadan, khalas, Makkah sudah menjadi negara Islam. Sekejap. Sabarlah, jangan duduk kalut. Jangan gopoh. Ini dipanggil ilmu sabar. Ilmu sabar. Baiklah para pelajar sekalian. Faja'ala min duli dzalika fathan qariba. Maka Allah menyediakan sebelum terlaksananya mimpi itu satu kemenangan yang dekat masa berlakunya. Apa dia kemenangan yang dekat? Tengok nota di bawah. Yakni kemenangan pihak Islam terhadap kaum Yahudi di Khaybar. Maknanya musabah kejap ya. Selepas buat perjanjian balik ke Madinah,
Tuan-tuan ingat, perjanjian ini bila? Perjanjian ini bila? Jawabnya pada bulan Zulqa'dah. Tulis, bulan Zulqa'dah tahun yang ke-6. Nabi tak boleh masuk. Tapi dalam janji Allah Ta'ala, fathan qariban, ada pembukaan yang dekat. Nabi balik ke Madinah, alhamdulillah. Mana bulan Zulhijjah dia sudah berada di Madinah. Pada awal tahun yang ke-7, khilaf ulama di sini. Ada yang mengatakan Muharram tahun 7. Ada kata Safar. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk ke mana? Ke mana? Ke Khaybar, untuk menawan kota Khaybar kepunyaan Yahudi, dan mereka akan dapat banyak harta rampasan perang di sana. Ambil dulu yang ni, sebab nanti kamu buka Mekah, kamu tak boleh ambil harta, kerana Mekah itu sudah menjadi negara Islam. Dan pembukaan kota Mekah khilaf, adakah secara unwah, secara keras, ataupun secara damai. Ambil hak ni dulu, hak Yahudi ni dulu. Jadi para pelajar tanda Khaybar bila berlaku, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar mentarjihkan pandangan yang mengatakan berlaku pada bulan Muharram tahun yang ke-7. Kesimpulan ahli sirah kata awal tahun yang ke-7. Letak situ lebih luas kita punya perbincangan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Jadi sulhu ni di sini Fathu Khaybar, ada kata Fathu Makkah. Yang pentingnya sebagaimana kita buat analisa, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala buat analisa dalam siri yang lepas kita dah bincang. Ibnu Katsir kata pembukaan besar-besaran itu bermula daripada Sulhul Hudaybiyah, kemudian Khaybar, lepas Khaybar Umratul Qadha, kemudian Fathu Makkah. Sabar, perjalanan itu akan berlaku sedemikian. Kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, tamaklah kita dari sudut bicara tentang pembukaan itu. Mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Mimpi Nabi adalah benar. Baik, kita berpindah kepada ayat 28. Ayat 28, hikmat diutuskan Rasul. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allah yang menyatakan kebenaran itu, dialah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar, yakni agama Islam, supaya Allah memenangkan dan meninggikannya atas segala bawaan agama yang lain. Dan cukuplah Allah menjadi saksi tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulnya itu sallallahu alaihi wasallam. Tengok nota panjang di bawah. Alhamdulillah para pelajar, para jemaah sekalian, kitab yang saya baca ni nama dia Pimpinan Ar-Rahman. Dikeluar oleh pejabat Perdana Menteri. Mana bahasa dia tu bahasa Melayu lah. Kalau ada bahasa lama sikit pun, kan? Bahasa lama sikit, bahasa orang tua-tua, untuk menceriakan majlis. Kita juga sekali-sekala kita selit, tak? Bahasa Kelantan. Nak suruh tuan-tuan reti juga bahasa kita. Jadi boleh faham lah. Kalau tak faham tu dia tak ikut pengajian, dia duk sibuk duk mengomen ya. Nah, itu masalah kita. Jangan duk komen banyak, dengar baik-baik, faham. Tak ada orang di Malaysia ni tak faham bahasa. Bahasa ni, bahasa kita ni. Baiklah para jemaah sekalian,
kita lihat kepada huraian 1663. Apa dia maksud? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala mengenai kejayaan agama Islam mengatasi agama-agama lain telah ternyata kebenarannya. Kerana hanya dalam masa yang singkat Islam telah tersebar di merata-rata dunia dan telah menyebabkan umat Islam mencapai zaman keemasan, serta ilmu pengetahuannya memberikan sumbangan yang besar dalam pembentukan tamadun dunia. Agama Islam masih berjaya mengatasi agama-agama lain sekalipun sesudah susuknya kuasa politiknya dari sebahagian besar daerah-daerah yang telah dikuasainya, seperti Andalusia, di Andalus, Spain. Dulu kita kuasa di sana, sekarang ini masjid-masjid telah menjadi muzium, jadi ada yang teruk lagi jadi benda lain. Kita mengatakan insya-Allah Allah Ta'ala akan kembalikan kekuatan Islam ini, akan menguasai dunia balik selepas daripada ini. Berapa ratus tahun meretah di Andalus tapi jatuh. Sama juga dengan kerajaan Utsmaniyah, dulu kuat tapi sekarang ini tinggal beberapa daerah saja. Terutama di benua Eropah, dan sudah susutnya kekuatan umatnya seluruh dunia berbanding dengan kekuatan umat-umat lain zaman sekarang yang telah muncul di timur dan di barat. Ya, agama Islam menurut keadaannya sebagai agama masih dan tetap berjaya mengatasi agama-agama yang lain kerana bawaannya sesuai dengan tabiat semula jadi manusia dan undang-undang alam yang sejati, serta dapat memberikan apa yang diperlukan oleh ruh dan akal, dan apa yang diperlukan oleh pembangunan dan kemajuan, juga apa yang diperlukan oleh berbagai-bagai masyarakat dari segala lapisan. Ini penjelasan daripada pimpinan Ar-Rahman. Maka kita mengatakan ayat ini nak menguatkan, tulis munasabatul ayah pula, anna fiha ta'kidan li sidqi ru'yan nabi. Ayat ini nak menguatkan benarnya mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagai khabar gembira dengan pembukaan kota Mekah. Dia akan tak lama lagi dia akan buka kota Mekah. Kita kata alhamdulillah. Walaupun mereka balik pada Hudaibiyah tak boleh masuk Mekah, tapi itu langkah, kata orang, undur selangkah bukan makna kita kalah. Mengambil langkah bukan makna kita kalah, makna kita undur balik dulu. Kalau tak balik, berperang. Allah tak izinkan kita berperang, balik dulu. Tahun depan kau masuk dengan aman, la takhafun, tak takut. Walaupun sedikit gangguan daripada Quraisy, daripada syaitan, itu dapat dihapuskan dan menjadi rahsia kepada kita kenapa bau kanan dibuka. Kemudian tunggulah, kita akan dapat menguasainya, alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, Allah Ta'ala kata dia telah mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ilmin nafi', bil huda, tulis apa? Bil huda ay bil ilmin nafi', dengan ilmu yang bermanfaat, yang lengkap hujah banyak penjelasannya, wa dinil haq, dengan agama yang benar, yakni syariat yang benar, undang-undangnya benar. Alhamdulillah. Untuk apa? Liyuzhirahu ala dini kullihi. Islam akan mengatasi semua agama lain, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tulis, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah kata dia dengar Nabi sallallahu bersabda, la yazhabul lailu wan nahar hatta ta'budal lat wal uzza tu'bad. Tidak berlalunya malam dengan siang ini sehinggalah Lat wal Uzza itu disembah. Maknanya penyembahan berhala berlaku. Qultu ya Rasulullah in kuntu la azunnu, kata Aisyah, aku duk sangka ketika turunnya ayat Quran ni, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq,
Liyuzhiru ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Aku duk ingat ke ayat ini, ayat dalam surah At-Taubah. Dia ada beza sikit. Dalam surah At-Taubah, walau karihal musyrikun. Dalam ayat kita ni, wa kafa billahi syahida. Anna zalika tamman. Aku ingat kesempurna dah, tak ada dah penyembahan lain ni. Qala innahu sayakunu min ba'di zalika masya-Allah. Nabi kata waktu aku ada ni Islam sudah kuat dan dia akan berlaku pula lepas pada itu orang pergi sembah berhala, wal iyaz billah. Hadis ini dalam rawah Muslim. Hadis yang kedua, tanda hadis yang kedua, dalam hadis ini banyak. Kita ada 2 3 4 5 hadis. Saya ambil separuh daripadanya lah. Hadis yang kedua, an Thauban, daripada Thauban radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah SAW bersabda, innallaha zawaliyal arda. Allah Ta'ala dah lipatkan bumi ni. Apa ni zawaliyal arda? Lipat bumi. Faraitu masyariqaha wa magharibaha. Aku tengok di timurnya, aku tengok di barat. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha. Kerajaan umat aku ini akan sampai kepada di mana tempat yang aku tengok tu. Mana Allah Ta'ala kecilkan bumi di depan mata Nabi, itu mukjizat. Nampak Islam ni aku sampai semua ke tempat yang aku tengok. Tulis hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim, diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis yang ketiga, wa an Tamimid Dari radhiyallahu anhu. Tamimid Dari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yablughanna hadzal amra ma balaghal lail wan nahar. Nabi kata urusan agama ini akan sampai di mana tempat sampainya malam dengan siang. Allahu akbar. La yatrukullahu baita madarin wala wabarin. Tidak ada rumah daripada kayu, daripada tanah, daripada rumput, illa adkhalahullahu hadzal-din. Agama ini Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam rumah itu. Bi'izzi azizin au bizulli zalilin. Dengan kemuliaan orang mulia atau hina orang hina. Izzan yu'izzullahu bihil Islam. Kemuliaan Allah Ta'ala muliakan Islam, dan Allah Ta'ala akan hinakan puak kafir. Hadis ini rawahu Ahmad wal lafzu lahu. Satu lagi hadis, kita perlu rekodlah hadis ini sebab penting dengan tajuk kita ni. Wa an Khabbab bin al-Arat. Khabbab waktu awal Islam dulu, dia pergi jumpa Nabi. Syakauna ila Rasulillah sallallahu wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kita pergi jumpa Nabi, mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi kita duduk tidur dengan kain. Dia ambil kain, dia lipat buat bantal, tidur dekat Kaabah, duduk di bawah bayangan Kaabah. Qulna lahu ya Rasulullah ala tastansir lana. Ya Rasulullah, tolonglah minta dengan Allah bantuan. Ala tad'ullaha lana, tolonglah berdoa minta Allah Ta'ala bantu kita ni, teruk ni buat kafir khianat ni. Qala kana ar-rajulu, Nabi kata, Khabbab, orang laki-laki di kalangan dulu yang beriman pernah dikorek, digali tanah, masuk dalam tu, ambil masuk dalam tanah, fayuja'u bil minsyar, dibawa gergaji, digaji atas kepala dia, keren terbelah dua. Mereka tetap dengan agama, tak lari daripada agama Islam. Allahu akbar. Kemudian Nabi kita bersumpah, wallahi la yutimman hadzal amra. Allah Ta'ala akan sempurnakan agama ini hatta yasirar rakibu min Sana'a ila Hadramaut. Orang duduk daripada Sana'a berjalan ke Hadramaut, la yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanamihi. Tak takut kecuali Allah. Kita takut serigala yang makan kambing, tak ada musuh. Walakinnakum tasta'jilun. Nabi kata kamu ni gopoh nak cepat. Hadis rawahul Bukhari. Akhir ayat kita, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah Ta'ala menjadi saksi bahawa agama ini akan menang. Rasulullah SAW akan dapat pertolongan. Kamu akan masuk Mekah. Alhamdulillah.
Baik pada jemaah sekalian, telah selesailah kita dalam tafsir huraian ayat. Al-an nantaqil ila al-fawaid. Sekarang ni kita berpindah kepada mencari faedah. Mencari faedah 5 faedah daripada ayat ini insya-Allah. Tengok faedah yang pertama. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Sesungguhnya Allah tetap menyatakan benar Rasulnya dalam perkara mimpi itu dengan kenyataan yang sebenar. Tulis apa? Mimpi para nabi benar. Mimpi pada nabi adalah benar. Karena itu Allah Ta'ala sebut sadaqallahu. Allah Ta'ala benarkan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok kepada mimpi ni ada 2 dimensi. Satu dari sudut realiti akan berlaku. Yang ni sahabat-sahabat tak dapat kesan. Tak dapat kesan. Yang tahunya Nabi bermimpi tengok masuk Mekah. Mimpi Nabi benar, dia akan jadi bila-bila. Sudut yang kedua dari sudut khabar. Allah Ta'ala cerita sadaqallahu rasulahu ru'ya. Allah kata mimpi Nabi itu benar. Maka kita sebagai seorang mukmin 2 kali kita percaya. Percaya yang pertama, Allah benarkan mimpi Nabi. Itu yakin 100%. Percaya yang kedua, kita tengok sendiri dengan mata kepala, Nabi sudah masuk Mekah. Alhamdulillah. Baik. Mimpi Nabi Ibrahim sembelih anak dia, benar. Kalau mimpi orang lain, mimpi tok syekh tu, tok syekh ni, wallahu alam. Ada yang benar, ada yang tak benar. Ada yang bentuk, ada yang kelentung. Yang kelentung tu banyaknya. Dia mimpi tu mimpi ni nak suruh orang taksub dengan dia, kita kata ini cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Sebab orang tulis, orang percaya, orang taksub dengan dia, sudah. Baik, kita berpindah kepada faedah yang kedua. La tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Kenapa Tuhan kata memaksud masjid haram? Insya-Allah, insya-Allah. Jadi kita kata insya-Allah ni ada 2, satu ta'liqan, satu lagi tahqiqan. Kalau kata ta'liq, aku ni akan buat tapi mengikut kehendak Allah Taala. Ataupun kita memang nak buat, berjanji ta'liq itu sebagai tabarrukan, ambil berkat. Sebab kita letak sandarkan urusan kita ni kepada Allah. Kena faham dari situ. Maka kata di para ulama tafsir, kenapa Allah Ta'ala celahkan ayat ini insya-Allah? Yang pertama, Allah nak ajar kepada kita hamba-hamba dia, bila bercakap berlapik dengan insya-Allah. Insya-Allah. Shin dengan alif, dengan shin. In tulis boleh. Alif nun insya-Allah. Jika dikehendaki oleh Allah. Ini sana dengar seorang penceramah, hebat dia penceramah. Tapi salah baca. Dia kata insya-Allah. Apa mana sa'a? Sa'a mana buruk, tak baik. Insya-Allah mana tak baik Allah Ta'ala tu. Main-main. Kurang 3 titik, makna dia lari 100%. Insya'a. Insya'a. Bukan insya'a. Insya'a mana lain. Allah nak ajar kepada kita adab. Yang kedua, Allah Ta'ala nak sebut kepada kita juga tentang tabarrukan. Sentiasalah kita bertabarruk, ambil berkat dengan menyebut kehendak Allah Ta'ala. InsyaAllah. InsyaAllah. Selagi akan masuk. Dan ada juga ulama kata istisna di sini, mungkin sebahagian daripada sahabat itu tak sempat masuk, dia mati awal. Maknanya insya-Allah. Ada di kalangan orang ini tak sempat masuk Mekah sebab dia mati atas Islam. Jadi banyak cerita dia ni. Baiklah, itu jawapan yang ringkas. Maknanya kata ulama insya di sini tahqiqan la ta'liqan. Mana betul akan berlaku.
Faham dah? Beza di antara insya' at-ta'liq dengan insya' at-tahqiq. Ana ni saudara ajak saya ke rumah. Kita memang tak boleh pergi, tapi kita kata insya-Allah. Tapi kalau Tuhan nak pergi, aku pergi. Ada katanya kita tahqiqkan, ya saya pergi insya-Allah. Yang ketiga tulis la tadkhulunnal masjidil haram insyaallah aminin. Kata baik. Ulama kata jawazuz istisna fil iman idza kana lit ta'lil. Boleh kita gunakan pengecualian dalam iman sekiranya untuk menyatakan sebab. Lit ta'lil. Kita kata ana mukmin insya-Allah. Tapi kalau kata ana mukmin insya-Allah, kalau Tuhan berkehendaki aku jadi mukmin, la. Itu tidak boleh. Mana kita kata lit ta'lil ana mukmin, ana seorang Islam insya-Allah. Mana Allah Taala kehendaki aku ni jadi Islam. Ini kena jelas itu. Panjang pula huraian ulama tentang masalah istisna fil iman. Dalam kitab As-Safari ni contohnya hurai panjang, tapi cukuplah kita mengatakan istisna bil iza kana lit ta'lil bukan lit ta'liq. Mana kalau ta'liq kita kata aku beriman kalau Tuhan kehendaki. La, aku ni sudah beriman. Insya-Allah taala memang Allah Taala telah kehendaki aku ni beriman. Ana mukminun bi masyiatillah. Ana mukminun bi masyiatillah. Jadi kita kata berbeza di antara ta'liq dengan tahqiq. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Muhalliqina, dua muqassirin. Ingat boleh. La tadkhulunna. Jadi di sini ulama kata cukur atau bergunting termasuk dalam nusuk, dalam amalan haji dan amalan umrah. Sebab tu Tuhan kata li anna ta'ala wasafan bihi muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Mencukur dan juga kamu bergunting. Maknanya dua amalan ini termasuk di dalam amalan haji. Orang pergi umrah cukur atau gunting. Saya tak mau, sayang nak gunting rambut. Habis gunting janggut, la. Mana ada gunting janggut? Orang tak gunting janggut awal. Orang gunting rambut. Baiklah. Jadi kita faham bergunting atau cukur termasuk dalam amalan haji dan umrah. Dan juga setakat mana kita nak gunting. Para ulama mengatakan kita kena gunting semua sekali kepala kita. Khilaf di sini. Sebab dalam fiqh kita mazhab Syafi'i dia kata menggunting, menggugur sebahagian daripada rambut kepala. Paling kurang 3 orang. Duk main 3 orang tu, prek 3 orang. Sedangkan kalau kita baca dalam sirah tak ada sahabat-sahabat main 2-3 orang itu, kecuali untuk wanita. Wanita na'am. Untuk orang laki-laki tidak. Dia semua sekali. Karena khilaf ulama di sini, wa wujubu halqin aw taksir jami'ir ra'si. Wajib cukur semua kepala atau gunting semua kepala itu mazhab Maliki dengan Hambali, wajib. Syafi'i kata khilaf, ambil sikit rambut dah jadi. Tetapi dari sudut alam nyata, alam realitinya bahawa kita nak suruh berbeza di antara sebelum dengan selepas. Sebelum kita tahallul, rambut kita panjang. Bila tahallul, rambut kita dah pendek. Kalau tak cukup apa, gunting semua sekali. Sebab itulah saya menggalakkan para jemaah supaya kalau nak gunting, gunting semua sekali. Bukan gunting 2-3 orang sebagaimana yang dijadikan amalan sekarang. Saya tak nafikan sahnya dalam kitab fiqh kita, tapi dari sudut sunnahnya, dari sudut amalinya, biar berbeza di antara sebelum dengan selepas tahallul. Baik para jemaah sekalian, kita berpindah kepada yang terakhir, yang kelima deh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah Taala telah beri jaminan, tulis, jaminan bahawa agama ini akan menang. Walaupun dia pasang surut, ada kalanya duduk atas, ada kalanya dia duduk di bawah. Contohnya dulu kita menguasai Eropah, menguasai Andalus, sekarang ini kita tak ada. Dan sehingga masjid di Turki Hagia Sophia daripada masjid menjadi muzium, sekarang ini balik semula. Dan insya-Allah di akhir zaman nanti Islam ni akan menguasai balik dunia sebagaimana di awalnya. Itulah yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla.
dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, sebarang bentuk serangan terhadap apa ni Islam, mereka akan patah dan akan kalah insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kata di para ulama al-rasul bil huda dengan petunjuk, keterangan, wa dinil haq, iaitu syariat Islam dengan hukum hakam. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam siri akan datang, bermula dengan ayat yang ke-29 dan ayat 30. Kita duk sangka ke dua ayat ni pendek, rupanya dua ayat lagi panjang. Ayat yang terakhir besok, ayat 29 saja, tamatlah surah kita insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.